Oh, Miss. 17 tak sampai. Baru sampai nombor? Dia on the way 17. On the way 17. Oh, okay. Sebelum 17 settle lah ni. 15. Hmm. 15 tak dapat. Okay, kita start dulu dengan nombor 12. Nombor 12 ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okay je semua orang. Okay. 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 Kalau okay saya tak payah discuss ni. Betul? Nombor 12 ni? Ya. Betul. Untuk saya okey, yang lain tak tahu. Caca lah. Masih Rasa kalau kerja saya okey kot. Tak apalah, kita discuss juga. Saya macam dia macam Pijol tu, kan? madam. Miss. Kenapa dengan Pak Imam kita? Saya Bilal, Miss. Sangat. Dia asal nama sangat. Okay. So nombor 12, find the area enclosed between the curve y equal to x cube and y equal to sed x. So first step awak kena sketch the graph lah. Sketch the graph ni macam yang kita dah pesan. Jangan risau. Ini keluar kat part assignment. So semua orang boleh refer kepada Desmos lah. So should be okay je. Alright. So based on the shape of the graph, semua orang nampak tak kawasan mana yang terperangkap sebenarnya kat situ? The bounded region. Tengah-tengah tu. Yang lubang tu. Tengah-tengah. Saya assume semua orang nampak lah kat tengah-tengah ni lah. Okay. So, kalau kawasan tu yang kita nak cari, next step kita kena tentukan nak depend paksi X ke paksi Y. Mana yang lagi senang kat sini sebenarnya? X. Nak depend kat paksi X. Okay, saya ikut. So, kalau kita nak depend kat paksi X, limit also must be in x-axis. So, sekarang kita ada dua intersection kat sini yang kita nak kena cari. The first part would be origin itself lah. Awak nampak kat situ tak ada masalah. And then the second point tu yang kita nak kena cari. Macam mana nak cari intersection point? Equate dua-dua equation. Equatekan dua-dua. Okay, so y equal to y. So, kita akan dapat x cube equal to sed x. So, macam mana kita nak settlekan x ni? Ada sed. Square both side. Square both side. So, awak akan dapat x to the power of 6 equal to x. And then, you can factorize x. Dapatlah nilai. Ini semua orang dapatlah ya. Okay, kita settle from 0 up to 1. Now, kita nak cari area. Depend paksi X. So, dia mesti start datang dari arah atas. So, bila datang daripada arah atas, the first function yang awak jumpa kat situ, sed X. Minus with the second function yang awak jumpa kat situ would be graf hijau tu. So, minus x cube dx. And then awak dah boleh lah integrate macam biasa. Substitutekan nilai. Dapatlah jawapan kan? Ni soalan basic untuk area lah. Okay, nombor 12. Tak ada masalah Kita proceed nombor 13. So, nombor 13 ni, dia dah bagi graf siap-siap. Awak dah ada, first is negative 2 minus x squared.
Ni saya buat warna colour hijau tu. And then another one kita ada y equal to x squared. Saya letak colour purple kat situ. Okay. So first kita nak cari shaded area. Nak cari shaded area ni ada masalah tak? Ke semua orang okey je? Dapat je jawapan? Dapat. Razik dapat, yang lain? Dapat. Dapat juga. Dapat je. Okay, kalau dapat saya tak payah discuss yang A lah. Kita pergi B. Volume. So the volume of solid generated when it's rotate about y axis. So sekarang ni dia nak rotate kat paksi y. Kalau volume, dia dah cakap nak kat mana, kita mesti ikut lah. Kita tak boleh pilih-pilih macam area. So rotate about y axis sebanyak pi. Okay. Bila nak rotate kat paksi y, kita mesti datang dari arah kanan. So, bila datang dari arah kanan, kalau kat bahagian bawah ni, first function yang kita jumpa would be x squared kan? Graf senyum tu. Kalau saya naik atas sikit, awak akan langgar function colour hijau. Graf negatif kuadratik. Kalau kat bahagian tengah-tengah, kita akan jumpa persilangan graf, krisis identity kat situ. Kita tak tahu kita jumpa graf yang mana satu dulu. So bila jadi macam ni, maksudnya boleh tak kita integrate one go? Siapa tolak siapa? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab jumpa intersection. Sebab kita jumpa intersection. Senang betul jawapan dia, betul lah tu. Sebab kita jumpa dua function yang berbeza. Bila jumpa macam ni, sebab tadi kan bawah jumpa purple dulu. Bila atas tu jumpa hijau dulu. Atas dengan bawah tak jumpa function yang sama. Maksudnya bila case macam ni, kita kena buat apa ni? Potong. Kita kena potong graf tu. Okay. So kat mana kita nak potong? Intersection. Tempat intersection tu awak kena potong graf. So kawasan awak dah terbelah kepada dua region lah. Bahagian atas graf hijau, bahagian bawah tu graf colour purple. Okay. Settle dah situ. Now kita kena tukar function dalam sebutan y. So kalau y equal to x squared, awak susun balik x akan dapat set y lah. And then second one, 2 minus x squared. Rearrange back, your x will be set of 2 minus y. Yang ni patutnya tak ada masalah. Okay, settle function. Now last part kita kena tahu limit. Bahagian bawah sekali would be 0 lah. Yang tu tak ada masalah kan. Bahagian atas ni pun pintasan je. Semua orang patutnya nampak kat situ awak akan dapat 2. Bahagian yang bermasalah sekarang bahagian saya potong tu. Tempat kita potong graf tadi. Kat situ. Kita kena tahu nilai y berapa. Macam mana kita nak tahu nilai y kat situ? Equate persamaan. Yeah, samakan juga persamaan. Sama macam tadilah. But then this one terbalik. Kalau tadi kita nak cari nilai x, kita samakan y. Sekarang kita nak cari nilai y. So kita kena samakan x. So x equal to x, awak akan dapat set y equal to set of 2 minus y. Once again, since you have set on both sides, nak hilangkan, you have to square both sides. So we gonna get y equal to 2 minus y. Y akan dapat 1 kat situ. Okay, so sekarang kita dah boleh start integrate lah. Our volume now will be equal to Dia memang kalau tak logik tu tak apa ikut je. tak logik. Graf tu Tak nampak ada. macam tak logik ke? 0112. Tak apa. Tak apa, ikut je. Tu dia punya sebab kita punya sketching kot. Skala nampak tak betul sikit kat situ. Okay. So, kalau dia lukis tu atas graf paper, baru dah nampak logik kat situ. Sekarang ni sebab dia sketching kan. Scale tu tak berapa nak betul. Alright, so kita nak cari volume. Kita punya limit start from bahagian yang bawah ni dulu. Yang bawah ni,
Yang saya lorekkan tu sekarang maksudnya dia akan jadi from 0 up to 1. Function yang kita langgar is the purple one. So, kita akan ambil set y. Okay, and then second one, bahagian atas pula kita nak integrate daripada 1 pergi ke 2. Function yang kita akan ambil set of 2 minus y dy. Okay, betul tak? Function yang saya tulis sekarang ni. Betul. 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 So, kita dah boleh terus integrate nak cari volume tak sekarang ni? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh, sama-sama lah kita terjun lombong weh. Salah ni. Apa yang kurang sekarang ni? Pi. Pi saya tertinggal. Betul. Kalau tak nanti kita tak dapat markah ni. Pi tak boleh tinggal. Pi mesti ada. That's the basic formula of volume. Lagi apa yang terkurang sekarang ni? Square. Squared. Set tu dah Squared. So, your function kena ada squared lah kat situ. Barulah awak dapat benda yang betul. Okay. So, sebenarnya after simplify, kita dah tinggal nak cari function yang simple je kan? Sebab set squared dia dah hilang. Basic je lah tu. Tak ada apa yang awak nak ada masalah sepatutnya. So, kita akan dapat y squared over 2 from 0 up to 1. Second one would be 2y minus y squared over 2 from 1 up to 2. Lepas tu, masukkanlah limit and then kiralah jawapan awak tinggalkan je dalam sebutan pi lah. Dapat apa 4 tolak 2, 2 tolak 2 kosong. Pi per 2, pi per 2 dapat pi. Pi. Bukan dapat pi Dapat pi. Tak, betul. Tambah. Okay. Okay. Pi unit cube since it's volume. Dah dapat markah penuh macam ni. So, hati-hati. Function mesti betul, limit kena betul, formula kena betul. Kat situ biasanya dia akan ada, sebab kita pecahkan kawasan tu, graf tu. So, first function tu dia ada bagi markah pertama, second function dia bagi markah kedua. Macam tu. Dia akan bagi asing-asing. So, kat bahagian baris pertama tu je dah ada 2 marks. So, jangan buang markah lah. Careful kat situ. And then, simplify tu tak ada. You integrate correctly, substitute limit, dapat jawapan standard lah. Biasanya kalau soalan volume punya basic macam ni, 6 marks. 6 markah So, tunjuklah satu-satu. Jangan skip step. Okay, settle soalan nombor 13. Kita proceed soalan nombor 14. Ada apa nak tanya ke? Nombor 13? Saya ada benda nak tanya. Saya tak faham lah Miss. Yang potong-potong tu. Ada. Ada. Tak ada. Apa dia? Saya tak faham yang tu, yang potong-potong tu. Yang potong-potong. Kenapa kena potong ke? Tadi macam, tadi yang jawab tu kena potong tu tiga Okey lah. Kita lukislah balik graf ni. Saya cuba lukis dengan, sekejap Okey. So sekarang saya ulang balik kenapa kita kena belah graf tu. So kita nak mencari volume. Volume tu dia dah bagi tahu dah. Awak memang nak rotate kat
paksi Y. So, bila kita rotate paksi Y je ingat nak cari, mesti datang dari arah kanan. So, awak mesti check daripada arah kanan ni. Siapa nak tolak siapa. So, kawasan yang terbounded ni, yang berlorik ni, yang shaded, saya dah color kuning ni, kita kena check setiap kali kita akan langgar function yang sama ke tak sama. Okay. So, bila kita awak kena check sendirilah, nampak tu satu-satu kena check. So, kalau datang daripada arah bawah sikit macam tu, kawasan yang kita akan langgar is kawasan kuadratik tu. X squared, function yang gitu. Okay, kalau saya naik atas sikit, bahagian atas pula, yang awak first function kita langgar ialah graf hijau tu, 2 minus x squared. So, sekarang atas dengan bawah kita langgar function yang berbeza. Bila jadi case macam tu, maksudnya kita tak boleh integrate one go lah. Something yang kena buat. Okay, kalau kat tengah-tengah ni pula, kat tempat bersilang tu, lagilah awak tak tahu awak jumpa function yang mana dulu kan. Sebab dia bersilang kat situ. So, bila case macam ni jadi, kat bahagian persilangan graf, intersection between those two graph, awak kena potong, separatekan graf tu. Sebab tu tadi kita belah graf kat tempat persilangan tu. Kat sini kita kena belah. Maksudnya sekarang nak cari volume, kita kena pecah dua region lah. First region yang bawah, second region yang atas. Sebab dia jumpa function yang berbeza. Okay. And then kita nak tahu kat mana kita belah ni kan. Graf yang saya buat straight line ni tadi. Nilai dia berapa sebenarnya? Nilai kat paksi Y ni. So nak tahu nilai tu, kenalah susun X dengan X. X equal to X. So tadi tu yang dapat set Y equal to set of 2 minus Y. Squarekan both side. Awak akan dapat Y tu 1. So tahulah kat sini, oh tempat kita belah ni sebenarnya nilai dia 1. And then kita dah boleh lah start integrate. Cuma hati-hati kalau nak rotate kat Y, semua kena tukar dengan sebutan Y. Okey ke Razik? Faham ke sekarang kenapa kena belah graf tu? Faham. Ya ke? Faham. Okey. Orang lain? Miss. Integration ni maksimum dia, tahap dia sampai sini ke kat you ada sambung lagi? Jauh sangat fikir tu Jul. Sibuk lah. Ada sambung. Oh, ada sambung lagi? Tak kelas. Ada. Okay. Okay. Thank you. Sebab kalau macam level korang hari tu kita baru belajar sampai ada 3 teknik je kan. Baru substitution, by part dengan partial fraction. Kalau sambung lagi ambil maths engineering ada sambung lah. Ada teknik lain lagi. Cuma teknik tu tak ada keluar kat dalam level awak sebab belas. Boleh ni? Saya sambung? Boleh Miss. Boleh go lagi Okay. Boleh. Question number 14. Sketch the curve. Okay. Kalau macam soalan nombor 14, we have to sketch the curve. Maksudnya, bahagian sketching graph ada markah kat situ. And then the finite region bounded by the curve and the x-axis is denoted by R. Okay. Maksudnya sekarang ni awak lukis graph. Graph tu ada kawasan terbounded. Awak kena lorekkan. Lepas tu denotekan sebagai R. Itu first part dia yang awak kena jawab sebenarnya. Ini kadang-kadang bila soalan macam ni, dia tak perasan, dia terus nak jawab bahagian A je. Lepas tu graf tu dia tak lukis betul-betul, nanti tak dapatlah markah graf. Careful Okay, so graf kita 9 minus x squared is just a negative quadratic kan? 9 minus x squared kat situ. Okay. Dan kita ada paksi X, paksi Y. Macam biasa ni sama macam semester 1 saya dah pesan. Markah pertama untuk shape. So shape dah betul sekarang. Markah kedua is your label. Sekarang ni graf kita belum berlabel lagi dengan lengkap. Everything must be label lah. Maksudnya intercept Y mesti ada label. Intercept X pun mesti ada label. Baru boleh dapat markah kedua. And then markah ketiga bila semua sekali
betul lah. Maksudnya shape dah betul, label dah betul. Pak C pun mesti berlabel. But then the question kata dia bounded dengan x-axis, so awak kena lorekkanlah kawasan tu. Shadedkan dia, lorekkan kawasan awak tu. And it is denoted by R. Labelkanlah R kat situ. Okay, next. Find the area of the region R. Barulah boleh menjawab soalan A. Kita nak kena cari area. Ni pun sama lah kan. Basic je ni. Senangnya datang paksi X lah. Awak datang dari atas terus nampak. Kalau nak buat paksi Y pun boleh juga. Function tu rearrange je lah. Dapat jawapan sama je juga. Okay. So this from negative 3 up to 3. Your function would be 9 minus x squared dx. And then kita dah boleh lah integrate directly kat situ. Dia tak ada masalah. Function tu straightforward je. Dah kira tak? Ni dapat berapa ya? Dapat 36. Gaji tak bagi. 36. 36. 5. Ya ke? 27 tambah 27, 54. 54 tolak 18. Yelah. 36. 36 unit square. Okay. Settle part A. Area. Tak ada masalah. Kita proceed part B. Find. Okay. Ada perkataan hence kat situ. Hence. Find integral of 0 up to 9 set of 9 minus y dy. Ada hence kat situ. Ni perkataan maut lagi sekali. Kita dah selalu jumpa. Maksudnya apa kalau ada hence? Pakai yang sebelum. Kita cari kaitan dengan sebelum. Alamak. Okay, apa kaitan dengan yang sebelum Sofia? Kita kena panggil dia Sofia ke sekarang ni Irwayu. 9 tolak X tu kan. Apa Jadi 9 kaitan dia tolak dengan Y. sebelum sebenarnya? Dia nak guna 9 tolak persamaan. X jadi 9 tolak Y. Dia nak guna Dia persamaan. nak guna persamaan. Apa kaitan dia sekarang ni? Macam mana kita nak tunjukkan ni? Apa Jadikan kaitan? dalam sebutan Y. Okay, very good. So, soalan kita dia dah bagi Y equal to 9 minus X squared. Kita kena rearrange balik jadi sebutan Y. So, you're gonna have X squared equal to 9 minus Y means your X would be set of 9 minus Y. Macam ni, betul? Okay. Kalau dah macam tu, sekarang ni kita kena hati-hati kita ada X squared kat sini. Bila pindahkan, ada apa kat depan set? Plus minus. Very good. Mesti ada plus minus. Okay. Tapi soalan kita sekarang ada plus minus tak? Tak ada sebab dia nak positif je. Dia nak positif je. Okay. Kalau tadi kita lukis, kalau plus minus graf kita yang cantik negatif kuadratik ni, sekarang dia dah tinggal positif saja. What happened to the graph? Naik kah? Naik atas? Naik kah? Senyum ke? Senyum? Okay. Kita ulang balik. Dah lupa dah graf tu. Tadi graf ni 9 tolak X squared kan? Okay. Tadi lepas tu kita rearrange. Kalau rearrange dalam sebutan X, kita ada plus minus set of 9 minus Y. Bila susun macam ni, graf berubah tak? Berubah? Tak. Graf berubah ke? Saya rearrange function je. Berubah tak graf tu? Tak. Kot. Graf tak berubah lagi sebab ada plus minus. Okay. Tapi soalan kita sekarang plus kan? Positif ni soalan kita. Tak ada negatif. So apa jadi kat graf tu? Kalau dia jadi positif je? Separuh sahaja. Yes, very good. Graf sekarang dah tinggal separuh je. So, belah kiri ke belah kanan? Sebab dia positif. Sudah, kanan. 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 Kanan lah graf awak tu. Positif. Okay. So, sekarang ni, kalau tadi kita dah kira graf tu penuh-penuh dapat jawapan 36. Sekarang dah tinggal separuh. Apa kita nak kira sekarang ni maksudnya? Dia akan jadi apa? 36 bagi 2. 36 bahagi 2. Half of it lah. Sebab graf tu dah tinggal separuh. Dapatlah 18 unit squared. Itu je jalan kerja yang kita terima untuk soalan B because of the word hence.
Jalan kerja lain semua kita tak boleh terima. Maksudnya jalan kerja dia mesti 1/2 darabkan dengan 36. Dapatlah 18. Kalau awak integrate macam biasa, dapat juga jawapan 18 tapi dapat markah kosong. Tak dapat markah langsung Kenapa tak dapat Miss? Sebab hands. Oh, Sebab okay. soalan tu hands. Macam tu je Bila lah. ada jalan hands, kerja. kita kena gunakan kaitan sebelum kan. Tadi kaitan sebelum tu dah yang awak berusaha dah ni. Rearrange function semua. So kaitan dia, graf tu dah tinggal separuh. Bila graf dah tinggal separuh, area pun tinggallah separuh. Dapatlah 18 unit squared. Sebab tu jalan kerja dia itu je. Daripada area sebelum, bahagi 2. Okey ke? Okey, dapat Clear? juga kan. Faiz hari ni senyap je lah. Faiz okey ke tak Faiz? Senyap betul Faiz ni. Aku dah Tak, tidur. saya dengan Jijol ni. Dia ada Hmm. sebelah. Mic saya tak bunyi. Mic Wah, Jijol dekat dah tak bunyi. sebelah. Korang main bersama-sama je. Faiz dengan Jijol dua-dua je senyap hari ni. Okey, tak apa. Kita Ya, teruskan. okey je. Okey je. Wow. C dengan D. Okey, soalan tu dia dua-dua suruh cari volume. Cuma kat C dia suruh rotate kat X. D dia suruh rotate kat Y. Okey. Kita buat one go lah terus. C dengan D. Okey. So kalau dia suruh rotate kat X, kita pusing kat pasi X, everything must be in the term of X lah kan. Tiba-tiba korang on webcam nak tunjuk muka ke? Boleh lah. Tunjuk je lah muka tu. Macam lah saya tak pernah tengok. Okay, kita ada pi from -3 up to 3. Function kita akan jadi 9 minus x squared. Squared the whole thing dx. Okay. And then kita kena expand lah satu-satu macam biasa. Yang kat sini hati-hati jangan buat jalan kerja mengarut. Jangan awak simplify dengan salah. Make sure you expand correctly. Barulah awak boleh integrate dan dapat jawapan. Okay. Untuk D, sama juga. Cuma sekarang dia kata rotatekan Y. So 0 up to 9. Set of 9 minus Y. Squared dy. Yang ni boleh je dah. Set squared dia akan hilang. Okey. Cuma kat sini kita nak highlight kenapa dalam soalan tu, kalau awak tengok, saya patah balik kat sini. Bila soalan tu cakap rotate kat paksi X, dia kata awak kena pusing 2 pi. Kalau kat paksi Y, kena pusing pi je. Ini actually based on the shape of the graph lah. Kita pergi pusing balik Okay, kalau kat paksi X ni, saya lukis balik graph yang tak cantik tu tadi. Kawasan ni, bentuk macam tu. Kita nak pusing kat paksi X. So nak dapatkan satu bentuk yang lengkap, volume tu jadi lengkap, kita mesti pusing 360. Bila awak pusing tu, saya harap awak boleh imagine lah bersama-sama saya, dia akan jadi lebih kurang macam bentuk bola rugby tu. Dia tak exactly sphere sebab sekarang kita punya radius tak sama kan. Sini tadi radius kita 3. Yang atas ni radius dia 9. So dia tak adalah exactly bentuk sphere. So nak dapatkan pusingan yang lengkap tu, dia akan kena pusing 360. Sebab tu dalam soalan, dia akan letak rotate about 2 pi. Okay. Tapi kalau kat paksi Y, graf yang sama. Tadi yang ni. Dia cakap rotate about Y axis, dia dah tinggal pusing 180 je. Saya harap awak boleh imagine lah bersama saya juga. Dia pusing kiri pergi kanan, kanan pergi kiri, dia dah dapat satu shape yang lengkap. Korang boleh imagine ke? Boleh. Boleh? Dah sampai ke langit Okay, ni. kalau yang dah sampai ke langit, dah imagination pijol. Habis tu pijol dia dapat bentuk apa kalau rotate kat Y tu? Hemisphere. Hemisphere. Boleh lah. Lebih kurang lah. Tapi dia tak exactly hemisphere sebab radius berbeza bentuk mangkuk lah.
dapat bentuk mangkuk macam tu. Okay, kenapa saya beri nak cerita kat sini? Sebab ada student saya dah jumpa dia buat ajaran sesat. Dia kata apa rotation dalam soalan itu jadi formula. So bila soalan tu cakap pusing 2 pi, dia nak pergi letak 2 pi kat depan ni. Tu jangan korang jangan ikut ajaran sesat tu. Saya tak tahulah siapa yang memulakannya. Tak ada kena mengena. Lepas tu dia kata, oh kalau sini dia cakap pusing pi, kat sini pun dia letaklah pi. Tak ada kena mengena. Pi kat dalam formula ni fix. Jangan ubah. Dia sentiasa pi. Jangan tukar-tukar lah. Dia fix kat situ. Yang rotation tu dalam soalan sekadar nak bagi tahu dia kena pusing berapa banyak untuk nak dapatkan satu shape lengkap. Tak ada kena mengena dengan formula volume tu. Yang ni clear ke? Clear. Clear Okay, so saya tak nak jumpa ada orang buat formula mengarut tu, dia ikut ajaran sesat siapa tu. Okay, settle number 14. Saya tak kira sampai habis C dengan D tu. Kira lah sebab saya rasa integrate dia simple je. Direct integrate, substitute terus dapat jawapan tu. Okay, kita pergi nombor 15. Nombor 15 dah try buat belum? Sudah tapi Tapi tak dapat. Dah tapi tak dapat, sedihnya. Okay, kita lukis graf dulu. Graf cos X dengan sin X saya rasa semua orang terror lah kan. Kalau tak terror, bukalah Desmos macam biasa. Saya pun tak adalah terror sangat lukis. Janji dapat bentuk-bentul tu okey lah. So this one will be sin X. And then the second one, graf saya tak cantik lah, tapi tak apalah. Kita akan dapat cos X. Okay. So next kita nak cari kawasan yang terperangkap. So kat situ dia kata curve tu Y, sin X dengan cos X in the range of 0 up to pi over 4. Okay. Kita bila lukis ni, dia punya skala tu kita tahulah kan. Sini confirm 2 pi. Sini confirm pi. Pi over 4 agak-agak kita tahu kat mana. Boleh je kita agak-agak je. Kita tak tahu kan pi over 4 ada kat mana. Bila tak tahu macam tu, kita kena cari dulu intersection antara dua graf ni. Berapa nilai dia sebenarnya. After dah tahu tu, barulah kita boleh agak pi over 4 sebenarnya dia duduk kat sebelum persilangan tu ke, selepas persilangan ke, kat tempat dia bersilang ke, sebenarnya kita tak tahu kan. So kita kena cari titik persilangan tu. Okay. So nak cari titik persilangan sama macam tadi, we have to equate those two equation. So you're gonna get sin X equal to cos X. Okay. Sin X sama dengan cos X. Macam mana saya nak cari nilai X sekarang? bahagi. Bahagi. Siapa nak bahagi? Sin bahagi cos. Sin bahagi cos. Kenapa kita nak kena buat sin bahagi cos? Kalau sin bahagi cos, oh boleh lah tu. Alright lah tu. Saya terima lah. Jawab. Sophia main tembak je lah. Ayu, kau tembak-tembak je sebenarnya kan. Soalan dia betul saya lah tak tu. dapat. Sebab sekarang ni saya tak boleh terus pindah kan. Sekejap saya tulis ke tepi. Saya tak boleh terus pindah. Tiba-tiba nak dapatkan X, saya nak pergi shift sin cos X. Mana nak tekan kalkulator kan? Mana kita boleh tekan kalkulator cos X tu? So dia tak boleh macam tu. Okay. And then kita dah belajar dah semester lepas. Bila nak settle, mesti ada satu je trigo function. So daripada sin X cos X ni, kita kena munculkan one trigo function only. So the only way is kita kena bahagikan dengan cos. Kenapa kita nak bahagi cos sebenarnya? Sebab bila saya bahagi cos, bahagian kanan akan hilang jadi 1. Sin over cos akan jadi apa? Tangent. Very good. Akan dapatlah tangent kat situ. Okay, so kita dah boleh lah tekan calculator. Shift tangent 1. Mod radian ya. Dapat berapa? $45. Over 4 pi.
Dapat pi over 4. 45 45 tu bagilah dengan 180. Dapatlah 1/4 pi over 4 lah kat situ. Okay, so dia dah menyenangkan kita sebab kebetulan sebenarnya tempat bersilang graf ni pi over 4. Yang kita tak tahu tadi. Okay, so saya highlight kat sini besar-besar. Kalau nak ikut syarat dalam soalan tadi, dia kata dia bounded by paksi Y. Okay, so sini paksi Y. And then sin X, cos X. So, graf sin dengan graf cos. Maksudnya kawasan yang terperangkap ialah yang kat depan ni je. Yang saya dah colourkan colour biru tu. Itu je kawasan yang terperangkap. Okay, kawasan yang bawah ni, yang saya tengah buat tanda soal tu, itu dia tak jadi terperangkap sebab dia tu sebenarnya bounded by x-axis, paksi X. Kita punya syarat tak ada paksi X. So kita tak ambil lah kawasan yang bawah tu, kita ambil kawasan yang atas tu je yang saya lorek colour biru. Yang ni okey. Jelas. Jelas. Wow. Okay. So kita punya limit from 0 up to pi over 4. Memang dia suruh rotate kat paksi X. So kita dah tahu kita mesti datang daripada arah atas. So first function yang awak akan jumpa bila datang dari arah atas would be cos X yang graf purple tu. And then second function yang kita akan jumpa graf colour hijau sin X. So setiap kali pun kita jumpa function yang sama, kita tak perlulah nak belah-belah graf. Tak semestinya kalau graf tu intersect mesti belah tau. Kalau kita jumpa function yang berbeza baru kita belah. Jangan nampak kat sini tiba-tiba ada saya bulat intersect tu nak pergi belah graf kat situ pula. Untuk kes ni tak perlulah. Okay, now kita dah boleh cari volume. So your volume would be pi integral from 0 up to pi over 4. The first function that you encounter just now would be cos. So cos of x, the whole thing must be squared. That's the formula. Minus with the second function that you encounter in this case will be sin X. The whole thing must be squared once again. Barulah dapat markah pertama. Okay. Now kita nak check. Boleh integrate terus ke tak boleh? Sin squared dengan cos squared. Boleh tak terus Tak integrate? boleh. Tak boleh. Haram berdosa besar kalau kau terus integrate kat sini. So saya dah pesan dah hari tu. Bila jumpa je squared-squared macam ni, kita mesti pakai apa? Yang 2A tu. Apa tu nama dia? Kesian dia. Yang je. Tak ingat nama dia apa. Double angle formula. Wow, bagus ya. Kita kena ingat mesti Terima kasih, pakai Miss. double angle formula. Double angle formula untuk siapa? Double angle formula yang ada banyak. Siapa punya yang kita nak kena pakai? Cos Cos. squared 1. Yes, very good. Kita kena pakai cos punya double angle. Okay, double angle formula untuk cos ada 3. Yang kat sini dah cantik lah. Exactly the same as question. Kan kita ada cos 2A equal to cos squared A minus sin squared A. Sama dah dengan soalan. So now our question just now kita dah boleh rearrange back as cos 2x. Okay. So, cos 2x dah boleh terus integrate ke? Belum? Bisa. Bisa. Jadi apa? Sin. Jadi sin 2x 2x lagi over 2. over 2. Very good. Okay. Settle lah integrate. Lepas tu kita dah boleh terus substitute limit. 2 kat bawah tu saya bawa keluar lah ya. Pi over 2. So kita akan jadi sin 2 times pi over 4 minus sin 0. Sin 0, 0 lah. Sin pi over 2 akan dapat pi over 2, 1. So final answer, pi over 2 unit cube.
dari segi mencabarnya, dia tak adalah boleh lah saya kata mencabar lah juga. Kita nak kena tahu limit pi over 4 tu kat mana. And then make sure awak tahu the bounded region kat mana. Make sure kena tahu guna double angle formula kat sini. Boleh lah. Ini kalau kita kata soalan aras tinggi tu level C3, level exam, macam ni lah soalan dia. Macam ni lah contoh-contoh soalan assignment, soalan aras tinggi. Dia bukan direct yang boleh terus dapat jawapan. Okey, ada soalan? Diam tanda setuju. Diam tanda tak ada Tak masalah. ada. Tiada masalah. Tiada masalah. Okey. Nombor. Boleh proceed lagi ke? Saya rasa kita patut berhenti je lah. Nombor 16 dengan nombor 17. Tadi bermasalah kat nombor ni. Korang belum sampai pun lagi kan? Tadi. Dia on the way, tak sampai sini lagi. Belum sampai sini lagi. Okey, so saya berhenti di sinilah dulu hari ni. Nombor 16 dengan nombor 17 kita sambung minggu depan lah. Boleh? Alright, Miss. Boleh. Okay. So I'll see you guys next week. Hari Isnin lah. Alah. Kita kan. Okay. Thank you class. Face to face Thank you, dah Miss. Miss? Ke non face to face lagi? Nah, face to face. So far arahan kita sampai 4 Februari kan? Februari should be non face to face lah. Yang dia bagi buat kelas face to face tu amali bengkel je. Hari tu saya datang kolej kejap je dah ron-ron. Dia tanya nak buat apa? Datang sini macam tu. So saya tak nak datang kolej dah. Nanti kena marah. Sampai 4 Februari je, lepas tu saya dah kelas balik. Kalau tak ada, kita kena pasrah dan reda je lah. Okay, Miss. Tak apa, Miss.